Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 28 Julai hingga 3 Ogos 2021. Atlet judo tarik diri dari Olimpik. Tentera Syria lancarkan operasi menentang pengganas. Pasukan tentera Yaman bebaskan 2 daerah. Warga Palestin memprotes pengusiran keluarga dari Sheikh Jarrah. Atlet judo Sudan Muhammad Abdar Rasul telah menarik diri dari Sukan Olimpik di Tokyo setelah tidak hadir dalam pertarungan yang dijadualkan menentang lawan dari Israel. Abdar Rasul akan berhadapan dengan Tohar Butbul dari Israel bagi acara 73 kg lelaki tetapi tidak muncul di pusingan 32 walaupun bertanding dalam pertarungan sebelumnya. Yayasan Judo Antarabangsa tidak segera mengumumkan alasan mengapa Abdar Rasul tidak bertanding dan The Guardian mengatakan bahawa Badan Pentadbiran dan Pegawai Olimpik Sudan tidak memberikan komen segera mengenai keadaan itu. Ini berlaku setelah judoka Algeria Fathi Nurin menarik diri dari Sukan Olimpik minggu lalu untuk mengelakkan kemungkinan bermain menentang Butbul. Kami bekerja keras untuk mencapai Olimpik, tetapi perjuangan Palestin lebih besar daripada semua ini, katanya. Keputusan itu tambahnya adalah muktamad. Angkatan Tentera Syria melancarkan operasi untuk menetralkan kumpulan pengganas yang enggan meletakkan senjata di Bandar Selatan Daraa pada hari Khamis pagi, kata sumber lapangan Tentera Syria kepada Sputnik. Jurucakap itu menyatakan bahawa operasi itu akan dilakukan selangkah demi selangkah bagi memberi peluang untuk meneruskan rundingan damai. Juga sumber tempatan di Daraa memberitahu Sputnik bahawa pihak kerajaan meningkatkan kehadiran tentera di kota itu. Puluhan kereta kebal, peralatan berperisai, artileri dan ratusan tentera telah dikerahkan ke Daraa. Pada awal hari, militan di Daraa menembak roket ke arah pekerja Bulan Sabit Merah ketika mereka membantu penduduk tempatan untuk berpindah. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. Angkatan Tentera Yaman telah mengumumkan pembebasan 2 daerah di wilayah Al-Bayda dari kawalan militan takfiri yang disokong oleh Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang berperang ke atas Yaman. Jurucakap Angkatan Tentera Yaman, Brigade General Yahya Sari dalam satu kenyataan pada hari Jumaat berkata, pasukan Yaman telah menyelesaikan tahap kedua operasi ketenteraan yang digelar sebagai An-Nasrul Mubin. Kemenangan nyata di Al-Bayda telah membebaskan daerah Numan dan Nati'i dan mengalahkan militan takfiri yang dikaitkan dengan pasukan gabungan yang dipimpin Arab Saudi. Sari menyatakan operasi ketenteraan itu telah menyebabkan ratusan tentera upahan yang disokong Arab Saudi dan militan takfiri terbunuh dan cedera, sambil menambah bahawa tentera Yaman juga telah menangkap sejumlah militan dan merampas senjata mereka. Menurut jurucakap itu, tentera Yaman akan membersihkan kawasan yang masih ada di Al-Bayda daripada militan dan sebahagian besar kawasan di wilayah itu kini berada di bawah kawalan pasukan Yaman. Penduduk dan aktivis tempatan telah melakukan demonstrasi sejak awal Mei
ketika sebuah mahkamah daerah menyetujui keputusan untuk mengosongkan 6 keluarga dari rumah mereka, di mana peneroka Yahudi telah menuntut hak milik atas tanah tersebut. Sputnik telah bersiaran langsung dari Jerusalem Timur ketika penduduk Palestin memprotes pengusiran keluarga itu dari kawasan Sheikh Jarrah. Perkembangan itu berlaku kerana Mahkamah Tinggi Israel dijangka mengadakan perbicaraan mengenai isu tersebut pada 2 Ogos. Mahkamah Rendah telah memberi lampu hijau untuk pengusiran. Isu ini telah menarik perhatian antarabangsa sejak tunjuk perasaan pada bulan Mei, menyebabkan perbalahan dengan polis Israel dan mencetuskan permusuhan selama 11 hari antara pasukan Israel dan kumpulan pejuang Hamas. Keganasan terburuk dalam beberapa tahun. Lebih dari 250 orang Palestin terbunuh, termasuk 100 wanita dan kanak-kanak, sementara lebih dari 2,000 cedera. 13 orang terbunuh di Israel dalam serangan roket, termasuk 2 wanita. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.